أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi penting sangat kita menghargai kepada Al-Quran ini, hak-haknya ini. Inilah ciri Al-Quran. Dan kalau kita ikut pada hawa nafsu, ikut hawa nafsu tu apa? Maksudnya tidak bijaksana, tidak berasaskan kepada bahasa Arab Al-Quran, tidak jaga makhrajnya, tidak jaga hak-hak Al-Quran itu sendiri. Kesannya ialah seseorang itu tidak ada wali dan tidak ada waqa', tidak ada pelindung, tidak ada sesuatu yang menjauhkan dia daripada bahaya di dunia dan juga di akhirat, ya. Asasnya apa? Lawan kepada hawa nafsu ini adalah ilmu. Bila kita ada ilmu, bila ada masalah, ada kita kata nak sokong A ke nak sokong B, kita tahu saya nak sokong Quran. Kan, Quran ini ada kebenaran. Kalau A ada kebenaran, saya sokong. Kalau B ada kebenaran, C ada kebenaran, saya akan sokong. Bukannya mengikut perasaan, taksub. Itulah yang berlaku kepada orang Yahudi, Nasrani. Awalnya mereka ini mendapat hidayah, tetapi kerana mereka tidak jaga perasaan mereka, tidak berteraskan kepada ilmu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kita saksikan apakah sinopsis halaman 254, iaitu daripada ayat yang ke-35 kita akan melihat kepada perihal syurga, ya, ciri syurga, sikap ahli kitab terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa pendapat yang tidak benar yang kita akan lihat bersama sehingga ayat 39. Kemudian pada ayat 40 kita akan melihat tugas Rasul sebagai kesimpulan surah ini adalah menyampaikan syariat Allah yang menjadi saksi untuk kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hisab dan memberi keputusan antara para hamba serta menggagalkan makar ataupun perancangan jahat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan daripada Allah di hujung surah Ar-Ra'd yang turun di Mekah zaman Makkiyah, memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memberi semangat kepada kita agar terus beriman dan memperjuangkan iman bersama Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu yang pertama, tingkatkan dan kukuhkan takwa untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ke syurga.
Yang kedua, kita committed dengan al-Quran sebagai persediaan balik kampung kita ke syurga, ya, Quran yang bersifat hukman Arabiyyah. Dan yang ketiga, kita ikuti rasul yang amat praktikal dalam mentaati Allah, ya. Kita taat pada Allah, pada Quran, kita kena ikut rasul, ya, dan ini penting agar kita diterima amal kita hingga ke syurga. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita, sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan kita mathala, iaitu misal ataupun perumpamaan, 169 kali disebut di dalam al-Quran. Jadi ini adalah perkataan yang kita baca di awal ayat 35 sebentar tadi. Allah suruh kita bayangkan keindahan di syurga itu dengan teduhnya, dengan nyamannya, dengan makanan yang sedap-sedap, tidak akan basi ataupun menyakitkan, sakit perut dan sebagainya. Allah suruh kita bayangkan kerana kalau kita sedang dalam kepayahan sekarang, tuan-tuan, dalam kepayahan ekonomi yang ada sekarang, pelbagai cabaran yang ada, jangan lupa bahawa kita kepayahan ini sementara sahaja, tetapi teruskan bertakwa. Ya, jangan kita pasal alang-alang dah susah, baik saya give up, bukan. Kita akan membina takwa kita, dan salah satunya ialah dengan kita menghargai al-Quran ini sendiri. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Hari ini sebelum kita kembali kepada ayat-ayat kita nak belajar ayat-ayat al-Quran, kita nak ambil sedikit tajwid pada hari ini, iaitu kita nak ulang kaji ataupun kita nak sambung bab mad munfasil. Hukum al-mad al-munfasil. Kita dah belajar mad muttasil. Hari ini kita nak belajar hukum al-mad al-jaiz al-munfasil. Mad munfasil, boleh sebut mad munfasil pun tak apa. Bagaimanakah mad munfasil terjadi? Ia terjadi apabila huruf mad, bila sebut huruf mad tu alif waw ya lah, mad tabi'i tu alif waw ya, ada alif, sama ada alif, waw dan ya bertemu dengan hamzah. Bezanya dengan mad muttasil, mad wajib dalam satu kalimah. Adapun mad munfasil, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Iaitu perkataan pertama itu huruf mad sama ada alif waw ya berada di hujung perkataan yang pertama, kemudian awal perkataan kedua itu adalah huruf hamzah. Iaitu ketika bacaan wasal, dia berlaku ketika bacaan sambung pada mad munfasil. Hukumnya dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat, mengikut riwayat kita lah Imam Hafs an Asim daripada jalan ataupun tariq Asy-Syatibiyah. Kita baca 4 ataupun 5 harakat. Dan dinamakan mad jaiz munfasil, juga dinamakan mad jaiz. Jaiz tu kenapa disebut jaiz? Kerana harus dibaca dengan lebih daripada 2 harakat mak asli ataupun mak tabi'i. Kerana ada juga khilaf di kalangan khilaf di kalangan para qurra yang bacanya 2, ada yang baca 4 dan 5 dan sebagainya. Namun bacaan kita ingat riwayat Hafs an Asim, kita membacanya dengan 4 dan 5 harakat. Tengok contoh ayat 36 tadi. Yafrahu wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik, bima unzila, bima, hujung perkataan bima itu ada alif, ada alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Sebab itu disebut munfasil, dia bercerai antara perkataan bercerai antara huruf mad dengan huruf hamzah. Contoh yang kedua, qul innama umirt, qul innama umirt, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Juga misal ataupun contoh yang ketiga, wala usyrika bih, wala la, ada alif di situ dan selepas itu bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan, disebut sebagai mad jaiz munfasil. Sebab tu diletak tanda
tanda apa, tanda mat di atas apa nama ni, huruf mat tersebut, menandakan isyaratnya bacaan itu dibaca dengan panjang, bahkan lebih daripada 2 harakat. Baik.